piwik dia ingat aku awet ke apa. Selamat datang ke Fakulti Kaki Lima, di mana korang boleh lepak-lepak chill-chill sambil tu kita akan belajar teori muzik. Nah, kalau korang tak tahu apakah itu Fakulti Kaki Lima, kita sebenarnya adalah satu program di mana kita membincangkan ataupun belajar perkara-perkara asas teori muzik. Dengan harapan one day korang yang mengikuti program ni sama ada di YouTube ataupun yang ada di studio hari ni, korang dapat baca skor, atau paling orang kata cikai lah, korang boleh baca block chord chart ataupun at least lead sheet. Sebab lead sheet adalah satu dokumen yang sangat-sangat penting bila kita main muzik. Kita akan berkongsi macam kau buat satu lagu dekat lead sheet and then orang kau bagi dekat pemuzik ni, so dia boleh baca. Dan dia pula punya lead sheet, kau boleh baca pula lagu dia. So itu yang membolehkan kita berkarya dengan lebih profesional. Apa yang sedang berlaku? Okey, hari ni kita ditemani oleh sebuah band daripada Ipoh. Aku tak tahu diorang ni tak kerja ke apa hari ni. Kita ada Kazim Band. Anyway, kalau korang ada apa-apa soalan sepanjang kita punya kelas ni, tulis di ruangan komen yang ada kat sini. Kalau korang ada soalan, go ahead and just tanya. Kita galakkan korang ada soalan sebab kita kena berbincang mengenai benda-benda muzik ni. Alright, sebelum saya start, hari ni topiknya menarik, tapi sebelum saya start, saya kena bagi tahu, kalau korang ada buat apa-apa post di social media, gunakan hashtag Fakulti Kaki Lima supaya semua orang lepas ni boleh jumpa kita punya konten-konten lah. Okay? Now, hari ni topik yang sangat menarik. By this time, korang dah tengok daripada episod yang pertama sampai ke hari ini. Mulai daripada episod kali ni, kita akan lebih membincangkan perkara-perkara yang kalau dari segi muziknya, kita akan cakap benda tu sebagai music appreciation. Di mana kita akan cuba mendengar muzik dan analyse muzik tu. Teori punya side, korang dah tengok episod-episod sebelum ni. Hopefully korang buat latihan dan korang faham benda tu. Now kita akan fokus kepada, dia lebih kepada perbincangan lah. Dan critical listening. Macam saya cakap sebelum ni, pemuzik, kita kena melihat bunyi. Tapi bukan dengan mata. Kita melihat dengan telinga. Alright. Now, hari ni topik kita, saya tulis di sini. Harmoni. Harmoni. Tak tahu dia orang ni kenapa ni. Seronok tak masuk kerja agaknya. Anyway, harmoni hari ni yang kita akan belajar bukan pasal chords. Okay. Now, harmoni ni, chords tu adalah satu topik yang sangat besar dan dia berada di bawah harmoni punya subjek. Tapi hari ni kita akan lebih belajar ini paling asas dulu. Now, harmoni secara music termnya dia bermaksud satu nada yang ada nada lain. Maksudnya dia lebih daripada satu nada. So kita akan ada dua atau lebih nada yang membentuk satu harmoni lah. So ibaratnya macam, kita tak ada bunyi hari ni. Ibaratnya kalau daripada satu nada yang kita mainkan tu, and then ada seorang lagi menyanyi nada yang berbeza. So dia akan menghasilkan harmoni. Secara teorinya begitu, tapi saya akan tunjuk beberapa term yang korang kena tahu sebab kita akan banyak menggunakan term-term ni dalam harmoni, discussion melibatkan harmoni. So benda ni kalau korang betul-betul hadam, dia akan membantu korang untuk lebih kritikal dan macam mana bila kau buat arrangement, kau tahu apa benda yang kau nak letak dan apa benda yang kau tak nak letak. Okay. Kita akan tengok beberapa subtopik ni dulu, harmonik. Yang pertama kita akan tengok texture. Harmoni punya texture. So kita ada music punya texture, kita ada harmoni punya texture, tapi hari ni kita belajar texture tapi dia berkaitan dengan harmoni. So untuk yang pertama, term dia implied harmony. Okay, implied harmony adalah sebenarnya maksudnya kalau kita menyanyi ataupun memainkan sesebuah melodi yang macam kalau korang main dekat gitar, dia bunyi dia tu macam arpeggios. Pernah dengar arpeggios? So dia macam chord tapi kita jadikan dia melodi. So dia adalah melodi dan dia tak ada chord accompaniment, tapi bila kita dengar kita macam boleh rasa kita punya chord progression dekat situ. Padahal dia adalah melodi. So itu kita panggil sebagai implied harmony. So itu kita akan selalu guna. And then kita ada drones. Drones? Apa itu? Apa? Ada soalan pasal drones? Apa? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Apa itu drone? Apa itu drone? Kau tahu yang kau main tu? Terbang tu. Sekarang kan dah canggih drone tu. Music pun ada? Tak ada. Drone dalam music bermaksud kita ada satu nada yang panjang dan dia jarang berubah. Dia bukan tak berubah tapi dia boleh berubah. So kita ada satu nada yang boom. Lepas tu kita ada melodi di atasnya. So itu kita panggil sebagai drone. Saya bagi dengan satu contoh So dengar ada satu Wahai anak Atas dia ada bunyi ting ting. jiwa kersani. yang bunyi ting 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 tu. Yang kecil tu bunyi kecil ah. Bunyi ting ting tu dia hanya orang kata perkasif punya efek. So dia sebab dia bunyi yang tak ada pitch, dia perkasif. Maka bunyi-bunyi yang harmoni ni adalah berkaitan dengan pitch. Nah, sekarang ni kita hanya ada dua pitch je. Satu yang drone, satu lagi melodi yang dinyanyikan tu. Itu je yang pitch. Ting 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 tu sekadar efek. Okay. Kira harmoni juga. Yes, dia dikira harmoni. Harmoni ni basically dia bukan hanya chords. Chords tu adalah harmoni yang kita dah sistemkan dia. Harmoni ni maksudnya sekadar bunyi yang pertama dan bunyi yang kedua, as long as nadanya tu berbeza, dia dah menghasilkan satu harmoni. Sedap atau tak sedap itu belakang kira. Major ke minor itu belakang kira sebab itu chords. Sekarang ni harmoni basically ada dua atau lebih pitch yang dimainkan pada satu masa yang sama. So macam ini kita dengar dia ada satu note yang sustain dan ada note yang ke atas ke bawah menjadikan melodi. So itu kita panggil note yang bawah tu, itu kita panggil drone. Which is benda ni korang boleh apply dalam korang punya music nanti. Jiwa kersani. Okay, so drone. Faham Zakan ni? Drone? Simple? Okay. Bagus. Now kita ada homophony. Oh, ada lagi? Bagi tahu nama awak siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Amin. Yes. Yes, Amin. Kalau nak kata harmoni drone tu, boleh dikaitkan dengan bass tak? Pitch bass. Ya. Bass biasanya akan main low. Now, drone tak semestinya kena bass. Drone dia boleh jadi high pitch juga. As long as karakter dia adalah dia satu bunyi yang panjang, yang sustain dan dia jarang berubah. Ini maksudnya kita dah tak, kalau macam kita main chord progression itu lain. Dia ada beat-beat yang dia kena ubah-ubah kan. Ni drone ni like it can go forever. So dia macam kalau music zaman-zaman dulu, let's say kalau korang dengar lagu dangdut ke apa kan, ataupun korang dengar lagu-lagu yang ada kasidah sebelum mula lagu, biasanya akan ada satu note yang boom, lepas tu orang kasidah kat situ. So dia ada drone tu. So tak semestinya bass. As long as bunyi tu panjang dan tidak berubah. Dia boleh berubah tapi dia tidak berubah. Kalau tak, kita dah dia ada, bila kita kerap berubah dia akan ada sense of progression. Kita tak nak benda tu. Now, next adalah homophony. Homophony maksudnya homophony. Homo maksudnya same. Dia adalah tekstur muzik di mana satu melodi yang ada jelas dan selebihnya hanyalah accompaniment. Maksudnya kita ada melodi, lepas tu ada banyak accompaniment, itu kita panggil homophony. Ini adalah yang paling common lah. Bila kita buat lagu, paling common adalah homophony. So contohnya, korang dengar melodi dia, lepas tu dengar accompaniment dia. So korang boleh dengar melodi dia. Biasanya melodi dinyanyikan oleh vokalis and then kita ada accompaniment piano apa semua. So kita panggil itu homophony. So as long as ada accompaniment dan satu melodi yang jelas, itu homophony. So itu paling common. Now kita ada parallel harmony. Parallel. Parallel ni maksudnya harmoni tu note-note dia semua bergerak sama. So contoh parallel harmony. Biasanya ini kita pakai bila kau buat melodi, lepas tu kau voicing melodi tu. Boleh dengar ada dua suara kan? Dia naik dan turun dia sama. Sebab tu kita panggil dia parallel. Okay, itu parallel harmony. And then kita ada pula lagi polyphonic ataupun counterpoint. Polyphonic di sini bermaksud kita ada dua melodi yang independen. Melodi satu dan melodi dua tapi dimainkan bersama. So contohnya begini. Okay, ini parallel. Now, polyphony.
Boleh dengar ada dua melodi kan? So polyphony basically ada dua melodi kita nyanyikan serentak. Now, and then kita ada juga ini texture, kita ada juga chord. So ini saya rasa chord dah tak payah cerita. Korang dah kalau main gitar tu kau dah main 2-3 note bersama, kita dah panggil benda tu chords. Tapi satu benda yang korang perlu kenal kita panggil sebagai chord progression. Chord progression maksudnya chord yang kita ubah supaya dia menghasilkan satu flow lagu kan. So sebagai contoh chord progression. Yes. Saya mainkan contoh chord progression. Je, 3, 4. Of course dalam band-band macam ni biasanya kita akan pakai power chords. Dia tak ada third note tu. Okay, so kita dah tahu chord progression. Now korang dah kenal parallel harmony, korang dah kenal homophony, korang dah kenal drone apa semua. Kalaulah kita combine lagu tu, ini benda yang kita akan dengar. Ni satu melodi. Now ada parallel. Now kita masuk accompaniment, kita panggil homophony. Now kita masuk progression, chord progression. Untuk pemuzik yang orang kata belajar muzik dan hopefully lepas ni korang yang tengok program ni pun korang dah dianggap sebagai pemuzik yang belajar, kita bila kita dengar muzik itu pasal saya cakap kita kena melihat muzik dengan telinga tapi. So bila kita dengar muzik tu kita kena boleh pecahkan apa yang kita dengar. Oh ada homofonik kat sini. Oh kat sini dia polifonik. Oh kat sini dia ada chord progression yang begini-begini. Ada drone kat sini. So bila korang boleh explain benda tu, bayangkan what kind of discussion yang korang boleh adakan dengan pemuzik-pemuzik yang lain. Dan what kind of music yang akan terkeluar daripada korang punya kepala benak otak korang tu. Serius sangat dia orang ni. Rasanya dia orang ni dah okey, dia ada soalan. Okey Amin, cuba bagi tahu nama. Dia dah ada idea lah tu nak buat lagu lepas ni. Okey, apakah soalannya? Kau angkat tangan, lepas tu kau bagi kat orang lain. Cikgu marah. Okey. Saya ada soalan. Yes. Okay, so so harmoni ni, okay, so like macam tadi parallel. Yes. So parallel ni kalau contohlah menyanyi, so dia akan menggunakan second voice. Yup. Betul. Okay, so kalau seandainya menggunakan chord, chord macam A minor, so apakah chord yang sesuai untuk Okay, untuk maksudnya untuk second voice tu. Sebenarnya second voice tu kita ada melody and then kita dah ada chord progression kan. Second voice tu biasanya dia akan move together dengan kita punya melody tapi masih apa orang kata menggunakan nada-nada ataupun pitch yang ada dalam chord tu. Kalau tak dia akan sumbang. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak cuba buat voicing second voice tu, kita akan rasa sumbang sebab dia dah terkeluar daripada chord yang sepatutnya tu. So note yang sesuai itu sebenarnya tergantung pada chord progression tu and then voicing tu akan refer kepada chord tu lah. Movement dia mesti still berada dalam chords tu. so, macam contohnya A minor dia bergerak sekali dengan Chord tu tak bergerak. Chord tu chord adalah accompaniment. Melody tu yang bergerak. Now kita bercakap tentang parallel tu pada melody tu. Okay. So melody yang kita nyanyikan tu lepas tu ada second voicing, movement note-note dalam voicing tu bergerak bersama. So chord tu stay lah. Chord tu stay. Kira voice lah yang kita control tu. Yes, sebab yang itu dia pada melody. Now, chord kita akan stay kan. Biasanya satu bar kita ni. Tapi melody kita bergerak-gerak betul. Parallel harmony ni adalah atas melody tu. Kita sebab tu saya cakap, kita yang belajar harmony sekarang ni bukan refer pada chords. Chords tu for now anggap je dia sebagai accompaniment. Ada pun tune, tak ada pun tune. Yang penting melody tu dah sedap. Lagi kaya melody tu bila dia ada parallel harmony atas dia. Suara kedua, suara ketiga. Nanti dia dah jadi acapella. Kalau dah banyak sangat pula, dia dah jadi acapella pula. Macam choir kan. So chordnya sustain je. Daus tanya. Ada lagi? Okey. Tak ada. Lagu korang ada tak parallel harmony ni?
Ada? Diorang kata ada. Jom kita saksikan lagu diorang yang ada parallel harmony ni. Kita panggil Kazim Band untuk membuat persembahan. Jom! Sahabatku yang dulu, tak ku lupakanmu. Kenangan kita bersama tetap di hatiku. Jangan tinggalkanku. Tak ku lupakanmu. Kau sahabat sejati. Kau ketika ku temuimu, itulah saat yang indah. Tak pernah ku bermimpi untuk mengenalimu. Kau sahabat sejati. Tak ku lupakanmu. Kau sahabat sejati. Segalanya, kaulah segalanya. Kaulah segalanya.
Untuk pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwaruddin atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.